Assalamualaikum guys. Hari ini kita nak bincang mengenai apa beza di antara penama dengan beneficiary. Jom kita saksikan. Tak sama, okey? Rata-rata umat Islam di Malaysia akan simpan dalam 5 jenis tabung ni. Yang pertama akaun bank, yang kedua ASB, yang ketiga tabung haji, yang keempat KWSP ataupun EPF, dan yang kelima ialah unit trust. Kelima-lima tabung simpanan tadi mempunyai peranan yang berbeza-beza, fungsi yang tidak sama. Ada yang sesuai untuk disimpan dalam jangka masa pendek, ada pula yang kita simpan untuk jangka masa yang panjang. Apa yang sama di antara 5 akaun tadi adalah apabila seseorang itu meninggal dunia, kelima-lima akaun ni akan terus beku. Selain daripada itu, hanya boleh kita letak penama ataupun nomini untuk mengeluarkan wang simpanan kita dan mentadbir harta pusaka kita sebelum mengagihkan mengikut faraid kepada waris-waris. So, bermakna salahlah tanggapan bahawa ada orang kata saya dah letak penama 100% duit simpanan KWSP saya kepada isteri saya. Jadinya si isteri ni perlulah mengagih wang simpanan KWSP mengikut fatwa JAKIM, iaitu kena ikut hukum faraid dan tak boleh sewenang-wenangnya menuntut hak pencarian by default. Bermakna isteri dia ni hanyalah pentadbir harta sahaja ataupun lebih dikenali sebagai wasi. Pentadbir harta tugasnya lebih complicated, lebih susah, lebih rumit sebab dia hanyalah PIC ataupun person in charge untuk mengeluarkan wang simpanan tersebut sebelum menyelesaikan apa-apa kos pentadbiran pusaka, termasuklah hutang si mati yang perlu dibayar sebelum kita agihkan kepada waris-waris faraid. Lebih senang sebenarnya kita jadi waris faraid daripada wasi, sebab wasi ni kerja dia bukan menerima sahaja wang simpanan tersebut, tetapi perlu melalui proses pentadbiran pusaka yang susah. Kita kembali kepada persoalan asal. Topik kita hari ini nak bincang apa beza di antara beneficiary dengan penama. Mana datang perkataan beneficiary ni ya? Jadi apa maksud beneficiaries? Beneficiaries pula adalah seseorang yang mungkin waris ataupun mungkin bukan waris yang berhak untuk menerima harta daripada si mati, kerana si mati telah menulis hasrat hatinya untuk memberi kepada seorang tersebut. So beneficiaries hanya penerima, dia bukanlah orang yang menguruskan harta si mati. So kat mana nak jumpa beneficiaries ni? Biasanya dalam hibah takaful. Seseorang tu boleh terus menghibahkan aset takaful dia ni kepada orang yang dia suka nak letak dan tidak termaktub pada hukum faraid. Berapa persen dia nak letak, siapa yang dia nak bagi, boleh. Contohnya anak angkat, ibu bapa yang bukan Muslim dan sebagainya. Kita biasa dengar kes-kes mencabar hibah hartanah kan. Waris-waris tidak setuju dengan apa yang ditulis dalam dokumen hibah ataupun wasiat. So, bagaimana pula dengan hibah takaful? Di Malaysia kita ada akta, iaitu Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 atau lebih dikenali sebagai Akta IFSA. Seseorang ni boleh pilih sama ada nak manfaat takaful ni dibayar kepada wasi ataupun pentadbir harta ataupun penama ataupun beneficiary. Dia boleh pilih. Kalau beneficiary maksudnya dia dah hibahkan terus. Yang bestnya, manfaat takaful ni tidak tertakluk kepada harta pusaka. Maknanya tak perlu pun faraid. Dan yang kedua, tidak tertakluk kepada hutangnya. Kalaulah si mati ni bankrupt ke apa, takaful dia langsung tak boleh diusik. Dan yang paling best sekali ialah manfaat ini akan diserahkan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pemberitahuan tuntutan. Belajar sesuatu yang baru? Jangan lupa subscribe Azhar di Pokok Duit. Akan datang kita akan bincangkan tentang tips beli hartanah supaya tidak beku dan dilelong.